صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mengakhiri usia dan seluruh masa Tuhan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjang-panjangkan rasa syukur kita kepada Allah Taala dan untuk kita nak berpandangan dalam melahirkan syukur kepada Allah. Namanya tengoklah apa-apa yang ada pada kita yang Allah beri daripada berbagai perkara, daripada kesihatan, daripada keluarga, daripada pekerjaan, daripada segala benda yang ada pada kita. Bila kita tengok semua ini, mudah-mudahan dia akan melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melihat segala ini, kita kena tanya pula pada diri kita sendiri, kenapa Allah bagi kepada kita semua itu? Kita tengok Allah bagi pada kita kesihatan, tanya kenapa Allah bagi kita sehat? Allah bagi kepada kita kedudukan, maka kita tanya kenapa Allah bagi kedudukan pada kita. Allah bagi kita keluarga, kita tanya dalam diri kepada diri kita sendiri, kenapa Allah Ta'ala bagi aku keluarga? Dan untuk nak jawab itu, kita lihat kepada firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu, beri kamu macam-macam dengan tanpa ada tujuan? Betul. Dan apakah kamu menyangka kamu tak balik pada kami? Ayat ini secara tidak langsungnya dia memberitahu kepada kita jawapan kepada persoalan tadi. Allah bagi kita sehat, bukan saja-saja Allah bagi sehat. Allah bagi kita kedudukan, bukan saja-saja Allah nak bagi kita kedudukan. Allah bagi kita keluarga, bukan Allah bagi saja-saja pada kita keluarga, melainkan sejak benda itu ada tujuan. Jadi kita tanya lagi dalam diri kita, apa tujuan Allah bagi Allah anugerahkan kita dengan semua perkara ini? Maka tujuannya adalah satu, berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itulah matlamat dan halal tujuannya. Apa dia makna ayat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, sesungguhnya tidak kami jadikan jin, tidak kami jadikan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada kami. Jadi maknanya bila kita tanya sebab apa Allah bagi kita sehat, sebabnya supaya kita menunaikan tanggungjawab kita dengan kesihatan itu sebagai hamba Allah. Kalau kita tengok kepada pangkat kedudukan kita, kenapa Allah bagi kita pangkat kedudukan ini? Maka jawapannya, Allah suruh kita gunakan pangkat ini untuk mengabdikan diri pada dia. Yang ini ikut cakap dia, turut perintah dia. Allah bagi kita keluarga untuk apa? Untuk kita jadikan keluarga itu sebagai alat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi dengan bila kita faham macam ini, tidaklah keluarga itu menjadikan kita lalai daripada Allah. Kalau kita ingat ini, tidaklah kita akan jadikan
pangkat kedudukan kita itu menandakan kita daripada hamba Allah menjadi hamba Allah. Tidaklah nanti kita jadikan kesihatan dari ini untuk sesuatu untuk kita menentang balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah benda-benda yang terkadang kita terlepas pandang. Kenapa? Karena bagi kita, apa yang kita ada ini adalah kerana kita, bukan kerana Allah. Apa yang kita dapat bukan kerana Allah, tapi kerana kita. Bila semua kita letak kerana kita, maka sesungguhnya kita akan tertipu dengan apa yang kita jawab daripada persoalan-persoalan ini. Tuan-tuan dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi Jumaat ini saya suka sekali lagi bawa kita semua untuk merenung dan berfikir kepada satu lagi persoalan yang mudah-mudahan persoalan ini akan memberikan suatu petunjuk kepada kita. Nah, persoalan yang selalu saya sebut dalam kelas-kelas saya, iaitulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk dianugerahkan dengan Islam. Itu persoalan. Soalan nampak mudah. Tapi kalau kita tanya, siapa yang boleh jawab betul-betul, itu belum tentu lagi. Takkan boleh jawab, itu boleh jawab. Betul tak betul, itu tak betul. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk dianugerahkan Islam? Satu persoalan yang amat penting. Sebab selalu saya buat perbandingan, kita ni bila kita dapat sesuatu dalam keadaan kita tak tahu kenapa orang bagi kat kita, biasanya kita tidak akan berkurang menghargai pemberian. Kita bila dapat sesuatu, kita tak tahu kenapa orang bagi kat kita, biasanya kita tak akan menghargai. Tapi bila kita tahu kenapa orang bagi kat kita satu benda, maka kita akan menghargai pemberian. Kalau benda-benda lain pun kita akan hargai. Ini kan pula anugerah yang teramat agung, yang nama dia iman, yang nama dia Islam. Maka pada tengah hari ini saya suka nak bawa persoalan ini untuk kita renung balik. Tak cukup kita nak guna waktu ini. Balik sekali ada masa kita duduk seorang-seorang, kita fikir balik apa yang saya akan tinggalkan kepada tuan-tuan. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita dengan Islam? Mari kita tengok jawapan-jawapan yang selalu orang bagi. Bila tanya sebab apa Islam, apa orang akan bagi? Maka kita compare, apakah jawapan itu mampu nak membentuk diri kita menjadi hamba yang menjadi matlamat penciptaan Allah terhadap kita tadi. Mampu tak jawapan ini memberi kesedaran kepada kita? Bila ditanya kenapa hak Islam, antara jawapan yang masyhur lah sebab mak bapak aku Islam. Ini akan semua orang jawab macam tu. Hak Islam sebab apa? Mak aku Islam. Hak Islam sebab apa? Mak aku Islam. Ini jawapan. Tetapi sejauh mana jawapan itu mempengaruhi kita untuk menjadi Islam yang sebenar? Ini saya tinggalkan buat fikiran kan? Buat mikir. Dia kena mesin. Kalau tak digerak, rosak mesin tu. Sebab kita kalau tinggal kalau 3 minggu tak start, balik kau berarti dia. Sebab kau tak start, otak kita marah-marah. Kalau tak diberi fikir, dia jadi bengong. Jadi tuan-tuan sekalian, jawapan yang paling masyhur bila orang tanya sebab apa hak Islam, dia jawab, mak aku Islam apa? Mak aku Islam apa? Kalau itu jawapannya, cuba kita fikir balik, sejauh mana jawapan itu boleh membentuk kita menjadi Islam yang sebenar. Jawapan yang kedua, yang selalu orang jawab, sebab apa? Hak Islam ni sebab apa? Maka jawapan, sebab aku Melayu. Ini akan jawab. Tak tanya apa tak tanya? Tanya. Duk kepala siapa aku tanya.
Buat sendiri. Nah, kenapa hang Islam? Kenapa kamu Islam? Dia akan jawab, sebab aku Melayu. Kalau itu jawapannya, tanya balik, sejauh mana jawapan itu Melayu tadi ni membantu kita jadi Islam yang baik? Sejauh mana? Ini yang boleh jawab kita saja ni. Nah, jangan ditanya orang, kita jawab sendiri. Dan bila kita jawab sendiri, jangan tipu. Sebab apa untung kita tipu diri sendiri kita? Kalau nak tipu, biar tipu orang, apa untung? Kalau tipu diri sendiri, tak untung. Nah, jadi buat apa kita tipu diri sendiri? Macam Allah Ta'ala sebut, dia sindir orang yang tak nak taubat, tak nak minta ampun. Allah sindir melalui hadis kursi dia. Apa kata Allah? Kenapa kamu nak menyembunyikan sesuatu yang aku tahu, kata Allah. Nak sembunyi apa? Nak buat dosa apa? Betul. Duk sembunyi, buat apa? Mengaku sudah. Mengaku dan minta Allah ampun, selesai. Ini tak nak mengaku, dan Allah sindir. Ketidakcerdikan. Nah, tak cerdik. Nah, kalau sebut bodoh kita marah je kan. Padahal dia balik itu sepupu itu. Jadi maknanya bila kita kata aku Islam ini karena aku Melayu, maka sejauh mana jawapan kita itu boleh mempengaruhi kita untuk menjadi Muslim yang sebenar. Nah, kalau berasa tak ada apa impactnya kepada kita, maka bermakna jawapan itu salah. Nah, sebab apa salah? Kerana Melayu akan kekal. Tetapi kekalnya bangsa Melayu kita Melayu tadi ni, kekalnya Melayu kita belum menjamin kekalnya Islam kita. Kita kata kita Islam sebab Melayu. Melayu kau tak hilang. Tuan-tuan nak bagi hilang Melayu kan? Makan kentang banyak-banyak, banyak-banyak makan kentang, potato, supaya jadi orang putih. Kentut banyak, makan banyak. Kita nak jadi apa? Makan yong tofu, supaya kita boleh jadi Cina. Dah, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya jawapan kita salah. Kerana Melayu akan terus ada, tetapi keberadaan kita dalam Melayu itu tidak menjamin bersama kita dengan Islam. Sebab tu ramai mana hari ini orang yang bangsanya Melayu tetapi pada agamanya sudah bertukar. Nah, agama bangsa Melayu, agama macam-macam agama lain. Okey, apa lagi jawapan yang sering diberi oleh orang bila kita tanya sebab apa hak Islam? Sebab apa hak Islam? Jawapan yang ketiga, favorite-nya ialah kenapa? Kerana aku duduk dalam negara Melayu. Aku duduk Malaysia. Malaysia kan negara Islam, dia kata. Sejauh mana jawapan kita itu mempengaruhi kita untuk beramal dengan amalan Islam, negara terus ada, insya-Allah. Nah, hantu apa kata tak Melayu hilang di dunia, walaupun kubur dia sendiri pun kita tak tahu bagaimana. Jadi tuan-tuan sekalian, tetapi dengan wujudnya negara kita berpanjangan, apakah Islam itu boleh kekal dengan kita? Maka jawapan juga tidak pasti. Maka sebenarnya ketiga-tiga jawapan tadi adalah salah. Kita Islam bukan kerana mak bapak kita Islam. Bahkan ramai yang mak bapak dia bukan Islam, tetapi dia menjadi Islam yang baik. Ramai juga yang mak bapak dia Islam, dia menjadi akhirnya bertukar kepada bukan Islam. Jadi bermakna jawapan kata kita Islam sebab mak bapak kita Islam tidak betul. Sebab dia tak boleh apa-apa pun impact dalam kita nak jadikan diri kita sebagai Muslim yang sebenar. Begitu juga dengan bangsa, saya dah jawab tadi. Dengan negara pun sama. Jadi kalau begitu, jawapannya yang mana? Mari kita rujuk kepada satu firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Aku tidak utuskan kamu wahai Muhammad, kata Allah dalam Quran, melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Majority ulama tafsir, jumhur ulama tafsir, ijma' ulama tafsir menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan pada ayat ini. Aku tak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk bawa rahmat. Rahmat di sini hampir semua ulama tafsir menafsirkan rahmat ini dengan nama Islam. Baik. Kenapa dia tak letak kalimah Islam pada situ? Wa ma arsalnaka illa Islam lil alamin. Kenapa tak Islam letak? Kenapa dia sebut rahmat? Ya, boleh ya, nampak ya? Tak senang nak ceramah tu tengah hari. Itu sebab khutbah lena semua. Nah, nanti aku tengok atas khutbah lena apa dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa tak diletak kalimah Islam pada ayat tadi? Dia tak rahmat. Dia tak rahmat. Mari kita tengok pada pengertian rahmat itu sendiri. Apa makna rahmat? Rahmat ini dia terdiri daripada huruf asal dia 3. Dia panggil sulasi. Kalimah Arab ni ada sulasi 3 huruf. Rubai asal dia 4 huruf. Khumasi asal dia 5 huruf. Sudasi asal kata 6 huruf. Ini panggil ini mengajar Arab kan. Kadang-kadang dia bunyi juga. Sudir baca bunyi syair. Kembali. Ramli baca langsung tak ada bunyi. Jadi tuan-tuan sekalian, dia macam kita. Nah, kita tak dapat beza antara selawat dengan nasyid. Tak ada beza. Yang nasyid kita kata selawat. Bukan nasyid selawat. Nasyid ya. Baik. Jadi huruf asal kepada rahmatan ini 3, iaitu ra, ha, mim. Ya. Apa mana-mana kalimah Arab yang ada 3 huruf ni? Carilah kalimah Arab ada 3 huruf ni. Ra, ha, mim. Cari mana-mana kalimah Arab yang ada 3 huruf ni. Dia akan membawa makna kasih sayang dan kasih belas. Contoh kita ambil rahim ibu. Kita duduk, kata Allah dalam Quran, kami letak kamu dalam rahim ibu. Rahim ibu ada ra, ada ha, ada mim kan? Dia ada huruf ziyadah, huruf yang ditambah. Apa makna rahim? Disitulah kasih sayang Allah. Tanpa kasih sayang Allah, kita tak boleh duduk tempat sesempit itu. Betul tak? Rumah kita besar, gua apa tuan-tuan sekalian, lah duduk kat luar. Tak selesa duduk dalam rumah. Ni, nampak ni? Duduk masa nak masjid lah. Selesa dengan aircon lah. Duduk luar lah. Sebab apa? Senang. Membasmi dia. Bukan sini lah. Ni kota Muling ni. Kota lain. Itu sebenarnya. Itu boleh makan pisang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi rahim ibu itu maksudnya dengan kasih sayang Allah kita boleh duduk situ dengan menyambung silaturahim. Orang Indonesia bagi menyambung silaturahmi. Tak kisahlah pun benda. Okey, apa maksud silaturahim? Silah itu kan hubungan, jalingan. Rahim itu kasih sayang. Nampak? Jadi bermakna bila ayat tadi Allah Ta'ala kata, aku tak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk nak bawa rahmat pada sekalian alam. Rahmat itu ditafsirkan oleh ulama sebagai Islam. Maknanya kita sudah dapat jawapannya. Kenapa Allah pilih kita untuk dianugerahkan Islam? Sebab dia satu. Bukan kerana mak bapak kita, bukan kerana keturunan kita, bukan kerana negara kita. Tapi Allah pilih kita untuk dianugerahkan Islam itu kerana Allah sayang kepada kita. Ini saja. Sebab Allah pilih kita nak bagi Islam.
Sebab dia sayang kat kita. Sebab itulah tolong hargai kasih sayang Allah. Tolong hargai kasih sayang Allah dengan Islam. Kau tak bayangkan, kalau kita tak Islam hari ini, duduk mana kita masa ni? Duduk mana? Masa ni, duduk mana ni? Pak Bilal? Atau nampak harusnya ni. Jadi sebab Allah sayang kat kita, dia bagi kita Islam. Bukan sebab bangsa kita. Sebab itu Islam tak kenal bangsa. Islam tak ada bangsa rasmi. Kalau Islam ada bangsa rasmi, susah kita. Bangsa rasmi Islam Arab. Nak masuk Islam kena masuk Arab. Tak boleh. Mana boleh Jawa, kahwin Jawa, anak Jawa, tak ada dia Arab. Dia bagi. Saya pernah buat itu, pernah merata tadi. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dia sayang kat Islam. Tak ada agama, bukan ada bangsa rasmi, tak ada apa. Bangsa Arab tu bangsa Nabi, bukan bangsa rasmi Islam. Sebab tu ramai Arab tak Islam. Begitu juga Islam, dia tak ada pakaian rasmi. Ada pakaian rasmi Islam? Tak ada. Pakaian Islam tutup aurat tu saja. Pakailah apa aja. Nak pakai guni pun boleh. Baju sahabat pun boleh. Nak pakai kain kapan pun tak apa. Tak ada masalah. Jadi maknanya Islam tu dia tak ada pakaian rasmi. Dan Islam juga tak ada bahasa rasmi. Al-Quran tu bahasa rasmi Islam? Tak. Quran tu bahasa rasmi Quran, bukan bahasa rasmi Islam. Kalau bahasa rasmi Islam tu Arab, Taurat kan bukan Arab. Zabur bukan bahasa Arab kan? Tapi kitab itu kan bawa kepada Islam juga tu. Nampak tak? Jadi Islam itu Allah bagi sebab apa? Hanya kerana dia sayang kat kita. Tolong hargai kasih sayang Allah dengan Islam. Cara macam mana? Pelajari, fahami dan usaha untuk melaksanakan Islam syar'i. Faham tak tuan-tuan? Boleh faham? Alhamdulillah. Itu guru saya pesan. Kalau mengajar sampai orang faham. Bila orang faham, terus berhenti. Supaya kalau terus balik, mereka jadi tak faham pula. Jadi sebelum apa jadi tak faham balik, dia akan kompetisi. Jadi tuan-tuan sekalian, minta maklumlah terkasar bahasa terlalu perkataan kan. Memang bahasa saya ni kadang-kadang dia bunyi tidak sikit. Tapi yang penting apa faham kan. Jadi untuk maklumat, di sini saya kelas ni tetap bulanan saya pada setiap hari Rabu, Minggu ke hari Rabu, Minggu ketiga. Saya cerita bab orang tak suka. Cerita hasil kitab saya baca tu orang tak suka lah tu. Apa kitabnya? Cerita rahsia kematian. Orang tak suka mati kan? Hidup je. Tapi walaupun hidup, kita tetap mati. Nampak tak? Sebab tu sekarang hidup, walaupun nama dia sekarang hidup, dia tetap mati. Itulah kitabnya. Aku lupa di azal wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Kamal Syarif. Berdiri saya di depan ni ada beberapa pengumuman. Untuk yang di belakang, saya perlukan dulu ruang-ruang yang kosong di hadapan ni. Seperti biasa, kita akan memulakan solat sebentar lagi. Jadi beberapa pengumuman ni kira penting juga. Terutamanya yang pertama, pengumuman pertama adalah pada esok dan hari Ahad kita akan mengadakan hari keluarga Al-Hijrah. Pada esok kebanyakannya adalah aktiviti untuk muslim yang akan diadakan di Padang, di Dewan Lipan. Kalau nampak di luar sana, di Dewan di hadapan kepada Surau Al-Zilal ini ada nampak kemah. Jadi kepada mereka yang berminat, terutamanya kaum muslimin, kita ada beberapa aktiviti sukan, terutamanya badminton, pingpong dan
sepak takraw. Dan setakat ini para pemainnya, terutamanya pemain badminton dan sepak takraw masih lagi kekurangan. Dan yang ada ini semua veteran umur 50-40 ke atas, jadi tulang semua dah jatuh. Jadi kepada yang berminat, pada malam ini adalah fasa terakhir pemilihan dan latihan yang akan juga diadakan di Dewan di Paris bermula jam 9 malam. Ini pemilihan dan latihan terakhir untuk malam ini. Dan pada esoknya semua pertandingan akan berjalan. Pada hari Ahad pula kita ada pelbagai juga aktiviti, terutamanya aktiviti ini terbagi kepada dua. Satu di Dewan Surau Al-Hijrah di perkarangan foyer itu, dan satu lagi di Paris. Di Dewan di Paris tu, kita ada beberapa acara, terutamanya acara jualan, ada karnival, ada pelbagai acara lah. Jadi diharapkan dapat beramai-ramai, terutamanya yang duduk di Kota Kemuning dan menjadi jemaah ahli karya kepada Surau Al-Hijrah, dapat hadir beramai-ramai bersama family. Dan di foyer Surau Al-Hijrah pula akan diadakan pelbagai aktiviti muslimat dan juga aktiviti anak-anak kepada kita. Jadi kalau ada banyak lagi pertandingan untuk anak-anak, terutamanya macam hafazan, pembacaan khutbah untuk anak-anak umur 7 tahun dan 14 tahun, dan pelbagai aktiviti, diharap mendapat kerjasama dan sokongan daripada jemaah Kota Kemuning terutamanya dan jemaah Al-Hijrah khasnya untuk sama-sama mengambil bahagian terutamanya pada hari Ahad dan esok. Jadi datang ramai-ramai pada aktiviti Hari Keluarga Al-Hijrah ini yang akan bermula dari jam 7 pagi sehingga 5 petang. Dan pada hari Ahad juga selepas solat asar kita akan mengadakan penyampaian hadiah dan pelbagai aktiviti, umpamanya daripada jam 12 hingga jam 4 petang kita ada pertandingan kucing kesayangan. Jadi siapa-siapa yang ada kucing itu kalau masuk sila ambil bahagian. Jadi seperti kata Ustaz Kamal Syah, ini program Hari Keluarga Al-Hijrah ini bukan hanya untuk pertandingan, tetapi adalah untuk mengeratkan silaturahim, perhubungan antara kita yang selalu bersolat bersama tapi tidak bertegur sapa. Jadi adalah diharapkan program-program sebegini dapat mengeratkan hubungan kita bersama kita. Dan terutamanya di dalam Kota Kemuning ini dan seterusnya menjadikan Al-Hijrah sebagai satu pusat aktiviti untuk jemaah muslimin di Kota Kemuning. Dan yang terakhir, pada malam ini ada satu kuliah lagi, iaitu yang akan dipimpin oleh Ustaz Azman. Dan saya juga bagi Pihak Surau, bagi pihak IJK dan Pengurusi Surau memohon pemaafan pada minggu lepas disebabkan kesilapan teknikal. Jadi ada beberapa bila kejadian di dalam surau ini yang mana kita semua yang hadir pada minggu lepas, aircon tidak berjalan sebab kita ada kebakaran fuse minggu lepas. Jadi untuk tidak mengingatkan masa, saya mohon maaf sekali lagi menjemput dengan segala hormatnya kepada tuan-tuan jemaah sekalian. Jangan lupa datang pada 19 dan 20 hari bulan April, iaitu esok dan hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.